negara yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan. Saya titipkan buat anda warga merdeka. Senang rasa hati ini kerana dapat menjejakkan kaki di bumi keluang. Setenang perasaan saya dapat berbicara dengan anda semua. Buat adik yang berada di sana, senyuman adik membuatkan saya makin berdegup kencang. Oleh itu, hadirin dan hadirat sekalian, saya mengharapkan agar senyuman anda dapat diberikan kepada saya sehingga pada ujungnya. Kerana bicara saya pada hari ini mampu untuk merungkaikan segala persoalan yang bermain di minda. Maka, saya bawa anda untuk melihat, mendengar dan memahami pidato saya pada hari ini, iaitu membina bangsa Malaysia bersatu padu, tanggungjawab semua. Sebelum saya terlupa, izinkan saya untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Penerangan Negeri Johor kerana memberikan peluang dan ruang kepada saya untuk menyampaikan pidato. Saya percaya program sebegini mampu menjadi contoh dalam melahirkan generasi yang berdaya saing dan bersatu padu. Mari berikan tepukan yang gemuruh kepada Jabatan Penerangan Negeri Johor. Hadirin sekalian, membina bangsa bersatu padu diletakkan sebagai cabaran pertama dalam membina wawasan 2020. Gambaran ini jelas memperlihatkan bahawa melahirkan bangsa bersatu padu merupakan asas utama dalam mencapai cita-cita negara. Kita akur dengan kata-kata pusaka bersatu teguh bercerai roboh. Kita akui kata-kata pusaka bulat air kerana membentuk, bulat manusia kerana memuafakat. Persoalannya, siapakah yang bertanggung jawab untuk membina perpaduan negara? Maka, saya bawa kepada anda 5 indikator saya, iaitu yang pertama, peranan kerajaan dalam melaksanakan pelbagai dasar. Yang kedua, kesatuan parti politik cerminan kejayaan. Yang ketiga, peranan media massa memupuk perpaduan. Yang keempat, keluarga teguh, perpaduan hukum. Dan yang kelima, sekolah menjadi integrasi perpaduan antara kaum. Hadirin sekalian, perpaduan mengkehendakkan kita untuk merungkai wadah dan wasilah, baris-baris hikmah yang wujud dalam perjalanan sesuatu penyatuan. Gambaran ini jelas memperlihatkan bahawa perbezaan bangsa, masyarakat dan kaum merupakan contoh yang terbaik dalam membina kesatuan. Benar firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, "Wahai manusia, aku jadikan kamu lelaki dan perempuan berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk kamu mengenali antara satu sama lain." Hadirin sekalian, benar, saya tidak boleh katakan selamanya kita akan aman kerana tanah ini pernah merasa sakit, merintih, menangis dan perih demi menyatukan agama yang berbeza, fahaman yang berbeza dan ideologi yang berbeza. Hadirin sekalian, anda masih ingat tentang tragedi pada 13 Mei tahun 1969? Tragedi ini merupakan tragedi berdarah yang masih diingat oleh seluruh rakyat Malaysia, terutamanya mereka yang menyaksikan sendiri pertumpahan darah akibat perbalahan kaum. Ada yang kehilangan tempat tinggal, ada yang kehilangan keluarga akibat tragedi ini. Oleh sebab itu, kita mula sedar bahawa asas perpaduan merupakan syarat utama dalam jatuh dan bangunnya sesebuah negara. Oleh sebab itu juga, kerajaan telah mengenal pasti beberapa dasar utama, antaranya dasar ekonomi baru. Matlamat utama dasar ekonomi baru ini ditubuhkan adalah untuk mengeratkan perpaduan dan menghapuskan fungsi-fungsi ekonomi mengikut kaum. Hadirin sekalian, rancangan strategi dalam dasar ekonomi baru terbahagi kepada 2. Yang pertama, membasmi kemiskinan dan yang kedua, menghapuskan fungsi-fungsi ekonomi mengikut kaum. Hal ini kerana pada pemerintahan British di tanah Melayu, dasar pecah dan perintah telah diperkenalkan. Melalui dasar ini, kaum Melayu telah diletakkan di kawasan luar bandar dan mencari rezeki dengan menjadi nelayan dan juga petani.
Manakala kaum Cina diletakkan di kawasan bandar dan menguasai ekonomi yang begitu menguntungkan. Manakala kaum India diletakkan di kawasan pinggir bandar dan memonopoli hasil perladangan. Hadirin sekalian, jelas bahawa dasar ekonomi baru mampu untuk memupuk perpaduan negara. Hadirin hadirat pemegang amanah negara. Contoh lain yang dekat di hati saya sebagai anak muda Malaysia adalah pengenalan ideologi kebangsaan yang mula diperkenalkan pada tahun 31 Ogos tahun 1970, iaitu Hukum Negara. Pelbagai program telah dijalankan oleh kerajaan, antaranya rumah terbuka. Perayaan di Malaysia yang pelbagai menjadi satu sisi unik untuk kaum mengeratkan perpaduan antara satu sama lain. Menurut laporan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu telah meletakkan Malaysia di tangga kedua di peringkat Asia. Peringkat kedua di peringkat Asia dan juga di tangga ke-11 di peringkat dunia dalam aspek keamanan. Hadirin sekalian, jelas bahawa peranan kerajaan mampu membentuk perpaduan. Saya teruskan kepada isi saya yang kedua, iaitu kesatuan parti politik, cerminan kejayaan. Politik dikenal pasti sebagai satu wadah yang penting dalam membina perpaduan negara. Politik sering dikaitkan dengan kuasa, pembentukan dan pelaksanaan dasar. Politik juga memberi kuasa kepada sesuatu kelompok untuk melaksanakan sesuatu mengikut hajat, pemikiran dan ideologi masing-masing. Hingga kini, politik yang ditubuhkan adalah mengikut kaum dan nilai perkauman. Sekarang, apa yang anda boleh lihat adalah terdapat parti politik yang mengikut kaum. Namun, parti politik ini menjadi satu media untuk mengeratkan perpaduan negara. Contoh yang jelas kepada saya sebagai pengundi pertama pada pilihan raya ke-14 yang baru sahaja berlangsung. Cina, Melayu dan India bersatu padu untuk mewujudkan kerajaan baru dan perkara itu telah pun tercapai. Jelas di sini bahawa parti politik mampu untuk mengeratkan perpaduan antara kaum. Kita teruskan lagi dengan hujah saya yang ketiga, iaitu peranan media massa memupuk perpaduan. Media massa dikenal pasti sebagai komunikasi dan perkara tersebut saling berhubung kait. Hadirin sekalian, menurut tokoh komunikasi Kahandi Ali menyatakan, media tidak mampu untuk mengetahui apa yang kita fikir, namun media mampu mempengaruhi apa yang kita fikir. Hadirin dan hadirat sekalian, media massa dilihat sebagai wadah yang mampu untuk mengeratkan hubungan antara kaum. Sebelum wujudnya media massa, media telah bermula dengan surat khabar yang diterbitkan di Pulau Pinang pada tahun 1806 yang diberi nama The Government Gazette. Selepas 70 tahun, akhbar Melayu mula diterbitkan, diikuti akhbar Cina dan juga akhbar India. Penerbitan akhbar-akhbar ini adalah untuk menyuntik semangat kaum dalam isu nasionalisme dan juga agama. Namun kini, media massa kita telah berkembang maju dan menjadikan Melayu, Cina dan India mendapatkan satu berita yang sama. Hadirin sekalian, kalau kita melihat kepada Amerika Syarikat yang merupakan satu kuasa besar yang memperjuangkan hak asasi manusia. Namun, tanpa media massa, kita tidak mengetahui bahawa sebenarnya berlaku isu perkauman yang besar di Amerika Syarikat. Antaranya, perbalahan antara bangsa berkulit hitam dan bangsa berkulit putih yang terus-terusan dibawa oleh Presiden Donald Trump telah mewujudkan rusuhan pelampau kulit putih. Selain itu juga Islamofobia yang melahirkan perasaan takut kepada rakyat di barat tentang minoriti penduduk-penduduk Islam yang melahirkan pengusaran terhadap penganut Islam di seluruh dunia. Hadirin dan hadirat melihat media massa sebenarnya membawa kita untuk mengenali antara satu sama lain, mampu berkomunikasi antara kaum dan mampu menjadi wadah dalam melahirkan perpaduan negara. Hadirin sekalian, kita terus kepada isi saya yang keempat, iaitu keluarga teguh, perpaduan hukum. Hadirin sekalian, lahirnya seorang ibu
corak untuk jadikannya ialah Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Keluarga yang baik dimulai dengan rasa cinta, dibangun dengan rasa kasih sayang, dan dipelihara dengan rasa kesetiaan. Hadirin sekalian, persepsi dan nilai yang dibawa oleh orang dewasa mampu mempengaruhi apa yang dipikirkan oleh kanak-kanak. Oleh sebab itu, pengaruh dewasa banyak mempengaruhi apa yang dilakukan oleh kanak-kanak. Hadirin sekalian, persepsi kanak-kanak tidak sama dengan persepsi orang dewasa. Saya ingin bertanya kepada adik-adik. Adik-adik, apa cita-cita anda ketika usia 6 tahun? Nak jadi apa? Saya tak dengar. Tolong, nak jadi apa? Angkasawan. Saya ketika berusia 6 tahun, saya nak jadi Ultraman. Kerana pada ketika itu, saya merasakan orang yang mempunyai kekuatan fizikal mampu untuk melindungi harga dan mampu melindungi negara. Namun apabila saya dewasa, saya sedar bahawa saya, anda dan kita semua bukan hanya perlu menyisir rambut, kita harus menyisir akal. Kita bukan harus memperkemas dada, kita harus memperkemas jiwa. Kita bukan hanya perlu mengelak pasal, kita harus memperbetulkan langkah. Hadirin dan hadirat sekalian, saya yakin kita tidak mahu menjadi seperti 1/33 rakyat Rohingya yang lari mencari makna perpaduan, malah menjadi manusia yang dibuang oleh bangsa sendiri. Hadirin, jelas keluarga memainkan peranan yang penting dalam memupuk perpaduan. Seterusnya, saya teruskan pidato dengan indikator yang kelima, iaitu sekolah menjadi medium integrasi antara kaum. Sejarah pendidikan di Malaysia merupakan satu sejarah yang unik dan tersendiri. Perubahan yang berlaku dalam ekonomi, sosial dan budaya menyebabkan dasar pendidikan di Malaysia telah berubah. Menerusi kebijaksanaan Perdana Menteri kita yang kedua, Allahyarham Tunku Abdul Razak, yang melahirkan Penyata Razak pada tahun 1956, yang membuatkan sistem pendidikan negara kita diperkenalkan dan sistem pemeriksaan telah disamaratakan. Hadirin sekalian, guru menjadi ejen dalam perpaduan antara kaum. Aktiviti kurikular mampu untuk mengeratkan perpaduan, dan saya percaya ibu bapa, pelajar dan guru percaya tentang perkara ini. Dan seterusnya, penggunaan bahasa komunikasi di sekolah membuatkan kita menggunakan bahasa Melayu dalam menerima pendidikan. Kesimpulannya, kita sebagai rakyat Malaysia harus menjadi rakyat yang bersatu padu untuk melahirkan negara yang gemilang, cemerlang dan terbilang, bukannya negara yang pincang, kecundang dan terbuang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada saudari Fatin Najwa di atas pembentangan pidato dia tadi bertajuk Membina Bangsa Malaysia Bersatu Padu, tanggungjawab semua. Saudari minat sukan kan? Bolehlah sikit-sikit. Boleh sikit-sikit. Tak minat main, mungkin minat sebagai pemerhati. Menonton. Minat sebagai pemerhati. Sekarang ni sedang berlangsung Piala Dunia. Peralatan Piala Dunia akan berada di pusingan sebuah akhir. Saya nak tanya soalan berkaitan dengan sukan. Pada pandangan saudari, bolehkah sukan ini, adakah sukan dapat memupuk semangat perpaduan di kalangan rakyat? Melalui sukan, dapatkah ingin memupuk semangat perpaduan di kalangan rakyat? Silakan. Terima kasih kepada panel hakim yang memberi satu soalan. Hadirin, benar, saya bersetuju bahawa sukan mampu membentuk perpaduan negara. Seperti yang sedia ada telah berlangsungnya Piala Dunia. Saya melihat di Facebook, Instagram, ramai kaum Melayu, Cina dan India bersama-sama berkongsi ideologi untuk mahukan kumpulan mereka menang sebagai juara Piala Dunia. Hadirin sekalian, kerajaan telah memperkenalkan dasar sukan negara. Bukan Piala Dunia sahaja, kita pernah ada sukan Asia, sukan Commonwealth yang memperlihatkan atlet-atlet kita berusaha untuk mendapatkan kejayaan bagi Malaysia. Hadirin sekalian, melalui wadah sukan ini, kaum Melayu, Cina dan India mampu berkumpul di satu tempat, menyurak perkataan gol dan
malak di peringkat antarabangsa juga. Sekian, wabillahi